sesuatu yang menjadi padah kepada kita di akhirnya, Ustazah? Masya Allah, antara pakaian yang paling baik bila kita melihat nikmat orang lain adalah kita secepat-cepat segera berpakaian dengan pakaian redha pada apa yang kita ada. Cepatlah pakai, tukarlah topi ke tudung ke kita kan, dengan pakaian topi redha, tudung redha, baju redha, ya, dengan makeup redha, dengan penampilan yang redha. Saya nak petik nasihat daripada Al-Fudail bin Iyad, ya, di mana dia menasihati sahabat dia yang bernama Bishr Al-Hafi. Apa katanya? Ar-ridha afdalu minaz zuhdi fid dunya li'anna ar-radiya la yatamanni fawqa manzilatihi. Maksudnya redha itu lebih afdal dan utama berbanding sifat zuhud terhadap dunia. Jadi redha dengan zuhud, redha itu lebih utama. Kerana apa? Kerana orang yang redha, dia tidak mengharapkan lebih daripada apa yang dia ada sekarang itu. Jadi maksudnya di sini kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan segala-galanya. Jadi bila kita menerima apa yang ditentukan oleh Allah, maka kita sedang merawat hati kita dan mengurus emosi kita dan kita selamat. Yaitu kita tak tahu kemampuan kita kan, Allah yang tahu kemampuan kita. Jadi sebab tu kita kena sentiasa mengakui keputusan Allah adalah keputusan yang terbaik. Kalau Allah tak bagi kita dengan sesuatu yang kita nak, maksudnya Allah sedang lindungi kita dengan sesuatu kemudaratan yang kita tidak nampak. Tapi bila Allah berikan sesuatu nikmat yang kita mahukan, maksudnya Allah sedang membuka lapangan kesyukuran, ya, kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita sebut syukur ini, kalau kita ambil daripada kalam Ibnu Taimiyah pula, apa maksud syukur ni? Kata asyukru yakunu bil qalbi wal lisanu wal jawarih wal hamdu la yakunu illa bil lisan, ya. Jadi maksudnya syukur haruslah dijalani dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan. Adapun perkataan alhamdu semata-mata hanyalah di lisan. Dan memuji atas nikmat, mencintai nikmat, memuji atas nikmat, mencintai nikmat yang Allah berikan kepada kita serta memanfaatkan nikmat untuk ketaatan, itulah di hakikat syukur. Jadi kita cuba tengok nikmat yang kita bagi ini sudah cukup ke belum kita manfaatkannya. Takut-takut kita duk mengintai nikmat orang lain, kita punya nikmat ni tidak maksimum lagi kita manfaatkan untuk ketaatan. So sudahkan dulu, selesaikan dulu nikmat yang Allah beri pada kita, kita jadi maksimiskan. Kita duk mengumpul nikmat ni, tapi kita tak maksimalkan manfaat dia, maka itu lebih kita khawatiri dan takuti daripada duk mengintai-ngintai nikmat orang lain. Wallahu a'lam yati. Masya Allah. Terjemahkan rasa syukur kita, Ustazah, kan. Dan bila setiap kali apa yang Allah beri, itu semua dengan izin Allah SWT untuk kita syukuri. Tadilah macam Ustazah kata, sebab apa? Sebab Allah tahu apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mahu. Terima kasih banyak Ustazah untuk perkongsian pada hari ini. InsyaAllah lain kali kita akan bersama lagi, Ustazah. Assalamualaikum, Ustazah. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hati dibawa berlari jauh
Jalannya tak seindah sentuhan mata, pangkalnya jauh, ujungnya belum tiba. Tapi jalan kebenaran tak akan selamanya sunyi. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Pernah tak kita dengar kisah Saidina Umar radhiyallahu anhu yang mewakafkan tanahnya yang bernilai tinggi di Khaybar? Pernah tak kita dengar kisah Saidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang membeli sebuah perigi lalu diwakafkannya untuk kegunaan orang-orang Islam di Madinah? Dan pernah tak kita dengar kisah Abu Talhah, iaitu seorang sahabat Ansar yang memiliki kebun kurma yang sangat disayangi lalu diinfakkan untuk kepentingan ummah? Apakah persamaan antara kisah mereka bertiga ini? Mereka adalah contoh sahabat Rasulullah SAW yang sanggup mengorbankan harta benda mereka demi mengharapkan perhatian daripada Allah Azza wa Jalla. Harta kesayangan diwakafkan demi kepentingan ummah kerana mereka tahu ganjaran yang mengalir pada setiap harta yang diwakafkan selagi mana harta tersebut digunakan. Siapa yang tidak mahu satu amalan yang mana pahala akan sentiasa mengalir hatta selepas mereka tiada lagi di dunia ini? Firman Allah dalam Al-Quranul Karim yang bermaksud, bandingan pahala orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah seumpama sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai, dan tiap-tiap tangkai itu pula terdapat 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas kurnianya lagi maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 261. Rebutlah peluang menggandakan amalan wakaf sebelum terlambat melalui projek wakaf Al-Quran dan perigi buat saudara kita yang memerlukan di Kemboja, India dan Afrika. Wakaf sekarang dengan menghubungi 018-971-7624 atau layari yayasan-iziprihatin.org. Yayasan Izi Prihatin, kebajikan tanpa sempadan. Inspirasi, inforia, Islami, semuanya diikin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhnadah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah darullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadatun fi 'amadin mumaddadah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci pengeji yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya. Ia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya dalam dunia ini. Tidak. Sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam Al-Khutamah. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia Al-Khutamah itu? Al-Khutamah ialah api Allah yang dinyalakan dengan perintahnya, yang naik menjulang ke hati. Sesungguhnya api neraka itu ditutup rapat atas mereka. Mereka terikat di situ pada batang-batang palang yang melintang panjang. Surah Al-Humazah ayat 1 hingga akhir. Ilahi lastu lil firdausi ala wala aqwa ala naril jahim. Allah faham li taubatan waghfir dhunubi fa innaka العظيم إلهي
nafsi ahla wala aqwa ala naril jahim. Allah faham beli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil azim. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahi astulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Allah faham beri taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil azim. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Allah faham beli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dhanbil azim. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10 hingga 1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih sahabat-sahabat pendengar kerana terus setia bersama dengan kami menerusi perkongsian Aspirasi 10.1 edisi Jumaat Sayyidul Ayyam. Alhamdulillah, moga-moga semua kita Allah kurniakan keberkatan di bulan Rejab ini, Syaban nanti, dan sampaikan kita ke bulan Ramadan nantinya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Apapun, jam pertama selesai, tadi telah pun sama-sama kita kongsikan menerusi rancangan tarbiyah bila kita sebut tentang padah mengintai nikmat. Masya-Allah, moga-moga kita belajar sesuatu, ada sesuatu yang boleh kita amalkan, jadikan pegangan dalam kehidupan kita bila kita melihat nikmat daripada yang Allah kurniakan kepada orang lain, insya-Allah. Terima kasih pada Ustazah Isfadiah. Dan untuk anda rakan pendengar yang mana terlepas dengar ataupun nak dengarkan kembali siaran ulangannya, kita ada pada hari Sabtu pukul 11 malam, ataupun anda boleh kembali ke FB IKIM FM maupun YouTube channel IKIM. Di situ kita ada perkongsian videonya untuk anda tonton kembali, insya-Allah. Baiklah, untuk jam ini kita bakal teruskan lagi perkongsian kita. Kejap lagi kita bakal sama-sama mentadabbur surah Al-Mulk ini untuk siri yang kelima bersama dengan Ustaz Syahri Abdul Rahman. Untuk perkongsian kita anda boleh ikuti secara langsung di FB IKIM FM, tekan butang share jika anda bersama kami di FB dan juga di YouTube channel IKIM, dan juga secara langsung juga kami bawakan kepada anda di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Jom kita hari Jumaat ini perbanyakkan menimba ilmu, perbanyakkan berselawat kata bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana itu juga merupakan ibadah. Kata orang tu cintailah ibadah dan beribadahlah dengan penuh cinta, insya-Allah. Untuk anda teruskan bersama Yati, tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Jom selawat bersama Heriza Helmi dan juga Hazwani Helmi. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Marilah kita berselawat ke atas junjungan Nabi Muhammad. Setiap detik, setiap saat bibir mengucapkan kalimah Allahumma salli ala Muhammad. Marilah kita berselawat ke atas junjungan Nabi Muhammad. Nanti apabila di akhirat insya-Allah moga selamat mendapat rahmat dan juga syafaat. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. صلى الله على محمد يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد. يا رسول Allah, ya Habib Allah, beruntungnya kami dirinduimu, walau tidak pernah bersua, tidak pernah kau lupakan pada kami. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, kami juga terlalu merindukanmu. Ya Allah, kami terlalu ingin bersama Rasulullah ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Allahul Azim, salawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan tadabbur bersama dengan kita di hujung talian untuk bersama-sama menerusi perkongsian tadabbur hari ini. Untuk tadabbur surah Al-Mulk, kita bersama dengan tak lain tak bukan Ustaz Syari Abdul Rahman. Harap Ustaz bersedia. Ustaz, termute Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Puan Yati. Terima kasih. Masya Allah, ni antara segmen yang dirindu-rindukan rakan pendengar setiap minggu menantikan bilalah sampai Jumaat. Sebab apa? Sebab nak dengarkan tadabbur. Dan kali ini kita bawakan kepada sahabat-sahabat untuk rancangan tadabbur untuk siri yang kelima dalam teman tadabbur surah Al-Mulk, insya-Allah. Jadinya Ustaz, hari ini kita dah pergi kepada Al-Mulk, MUL. Kali ini kita bawa kepada L, insya-Allah. Untuk perkongsian kita awal ini sedikit mukadimah. Silakan Ustaz.
Terima kasih Puan Nur Hayati Paradi, penerbit untuk segmen Tadabbur Surah Al-Mulk, dan seluruh para pendengar, para penonton di IKIM yang saya hormati sekalian, para tetamu hari Jumaat yang diberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Untuk hari ini, kita akan bersama dengan ayat yang ke-19, 20, 21 dan 22. Dan untuk kita memahami 4 ayat ini, saya nak jelaskan terlebih dahulu bahawasanya surah Al-Mulk mengajar kita satu perkara besar, iaitulah barang siapa yang meletakkan pergantungan kepada Allah, dia pasti akan diselamatkan daripada sebarang kejatuhan ke lembah kehinaan. Dan barang siapa yang tidak mahu bergantung kepada Allah, tidak mahu menyembah Allah, tidak mahu bertawakal kepada Allah, alaihi tawakkalna, maka dia akan mengalami kejatuhan. Kalau anda masih ingat, kita bersama dengan cerita ahli neraka yang dijatuhkan. Kullama ulqiya fiha, mereka dijatuhkan daripada tepian jurang neraka untuk mengalami kesakitan, terkena dasar neraka. Itu kejatuhan pertama yang kita dapat lihat dalam surah Al-Mulk. Kemudian kita telah lihat bagaimana Allah menunjukkan salah satu azab yang boleh berlaku di dunia sebelum azab neraka di akhirat adalah bagaimana ada pernah manusia ini dijatuhkan ke dalam bumi daripada atas muka bumi. Dia sangka dia berjalan dengan penuh gah dan bangga mempertontonkan harta kebendaannya Qarun. Dia menyangka tidak ada apa-apa akan berlaku kepadanya, tetapi Allah jatuhkannya ke dasar bumi dan Allah hempapkan beliau. Wal'iyadu billah. Am amintum man fis sama' an yakhsifa bikumul ard. Ya. Kemudian kisah kejatuhan yang ketiga telah kita lihat sebelum ini, iaitulah batu-batu yang jatuh daripada langit. Batu-batu dalam bentuk hasiban. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Hasiban, iaitulah angin puting beliung yang bawa batu kerikil yang kena kepada kaum Nabi Allah Lut. Semuanya cerita jatuh. Ada satu lagi makhluk, Puan Hayati dan semua para tetamu Jumaat, yang juga mengalami kejatuhan, tetapi Allah tidak menjadikan mereka ini jatuh terhempas. Allah jadikan makhluk ini mendarat dengan cemerlang. Bukan kapal terbang, ya, tetapi burung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Mengapakah mereka tidak melihat ke arah burung di atas kepala mereka sendiri, yang macam mana mereka mendepakan sayap kemudian menutup sayap mereka? Tidak ada yang mengapungkan burung itu daripada jatuh semasa mereka terbang, melainkan yang Maha Pengasih. Sesungguhnya Allah itu ke atas segala sesuatu Maha melihat. Jadi kita dapat belajar hari ini akronim yang seterusnya di siri yang kelima ini, huruf L, tidak lain tidak bukan all of us, ya, must observe, ya, something miracle tentang burung. Lihatlah ke arah burung. Kerana burung ini Allah jadikan makhluk yang tidak jatuh berdebu ke tanah, tetapi ia boleh terapung. Bayangkan anda jatuh daripada tingkat 20. Sesiapa yang boleh menyelamatkan anda? Tidak ada. Melainkan kita tahu macam mana untuk terbang. Jadi perkara pertama kita nak belajar daripada burung ni, tuan-tuan puan-puan, adalah tujuan hidup. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala, ya, mengajar kita, ya, burung bila dia berada di udara, dia boleh nampak benda yang kita di daratan ni tak nampak. Betul kan? Burung bila duduk di atas kepala kita, Allah sebut fawqahum. Dia duduk lebih tinggi daripada kamu. Dan kerana dia duduk lebih tinggi daripada kamu, fawqahum, dia nampak apa yang korang tak nampak, wahai manusia.
ya, tsunami nak datang. Kita lambat untuk tahu. Tetapi bila burung-burung terbang dari arah pantai menuju ke daratannya, itu kita faham dah. Ada something will come. Ada disaster akan berlaku. Ya, ada katastrofi akan berlaku, ada tsunami akan berlaku. So, burung-burung dia nampak lebih awal, lalu dia react lebih awal berbanding kita yang masih lagi lalai bermain di tepian pantai. We should learn something daripada burung. Iaitulah apa jua yang berada lebih tinggi daripada kita, dia akan tahu bahaya akan datang. Kita hanya nampak barangkali 10 meter kat depan. Ya, saya hanya nampak apa di hadapan saya. Ya, saya berada di satu bilik, hanya nampak apa depan saya saja. Selebihnya dinding. Puan Hayati berada di konti. Puan Hayati tidak tahu apa yang berlaku di parking, apa yang berlaku di sekeliling bangunan IKIM. Sebab ada dinding. Tetapi kalau kita bernama burung, ya, kita boleh nampak barangkali 10 km ke depan. Dan saya rasa bahkan lebih jauh daripada itu. Jadi apa pun yang datang daripada atas, ia akan memberitahu bahaya kepada kita. Nah, beritahu saya, tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang datang daripada atas? Tidak lain tidak bukan, dan kita akan sambut ketibaannya Ramadan dalam 40 hari lagi. Al-Quran yang diturunkan pada malam Al-Qadar dari 7 petala langit, daripada langit dunia. Ya, walaqad zayyannahu, ya, Allah Ta'ala telah hias langit dunia itu. Masih ingat kita bicara tentang langit dunia? Iaitulah tempat di mana Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW selama 23 tahun. Subhanallah. Jadi maksudnya, apa yang ada di dalam Al-Quran adalah pemberitahuan bahaya yang akan berlaku. We should get ready. Kita kena buat persiapan awal. Allah cerita benda akan berlaku di hadapan, ada orang dalam neraka. Kita baca surah Al-Mulk. Itu perkara pertama kita temui. Ada orang dalam neraka. Seolah-olah kita naik kenderaan, kita buka Waze beritahu ada banyak orang merana kat depan tu. Ada ramai orang merana kat depan tu, sejam, 2 jam, trafik jam teruk, banjir, kena masuk dalam jalan raya, lebuh raya. Allah Ta'ala bagi tahu supaya kita react. Kita belajar daripada kesilapan orang-orang yang sudah terlanjur. Allah kata exit, kita exit. So, pastinya yang lebih berhak memberitahu bahaya di hadapan adalah sesuatu yang datang daripada atas. Dan Al-Quran ini adalah kalam Allah yang maha tinggi. Kalam Allah yang maha tinggi. Itu nombor 1 kita belajar tentang tujuan kita hidup adalah untuk membuat persiapan menghadapi bahaya di masa hadapan. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Raja hari pembalasan. Kita juga belajar daripada burung Puan Hayati, iaitulah lihat ke arah Yathrib. Subhanallah. Maksudnya apa? Rasulullah SAW dan para sahabat, bila Allah gesa untuk berfikir tentang burung, maksudnya apa? Burung ni telah mengajar kita, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Burung ni dia mengajar kita untuk mencari tempat yang lebih baik rezeki di sana. Jangan putus asa bila kamu tertekan di satu tempat. Kita kena belajar daripada burung, seperti burung yang anda boleh Google, Arctic Tern, ya, ARCTICTERN, boleh Google, di mana burung ini Puan Yati, ya, saya tak pernah jumpa lah, cuma Google, godek-godek jumpa fakta yang menarik tentang burung ini. Ini adalah seekor burung, bukan seekor, ini adalah spesies burung yang boleh terbang 36,000 kilometer non-stop dengan kelajuan mencecah 80 hingga 100 km sejam untuk bergerak apabila mereka punya tempat Antartika contohnya ataupun Arktik contohnya mengalami beku yang tidak ada sumber rezeki di sana. Jadi belajar daripada burung, burung tidak stay dekat satu tempat lalu goyang kaki tunggu rezeki daripada langit. Tak. Tetapi burung bergerak. Burung bergerak dari satu tempat ke satu tempat beramai-ramai untuk mendapat rezeki yang lebih baik. Lalu apa yang para sahabat belajar? Hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala mahu kita tidak sentiasa berada dalam mentaliti mangsa, victimize. Saya ni mangsa, kena pukul, kena sepak 13 tahun, tak boleh buat apa dah. No. Berhenti bagi alasan. Allah perintahkan untuk belajar daripada burung, maka get ready untuk check out daripada Mekah dan check in di
Yathrib di Madinah Al-Munawwarah. Dan tidak boleh kita lupa juga bila kita lihat ke arah burung, kita kena lihat ke arah potensi yang Allah kurniakan pada kaum muslimin. Tuan-tuan, perempuan, ingat ya, Allah bila suruh kita tengok something, maknanya ada benda tersembunyi kat situ yang ramai orang tak jumpa, melainkan insan-insan yang bernama saintis. Allah nak orang Islam ni bukan hanya pandai untuk solat. Allah tak nak orang Islam ini hanya pandai dalam hal-hal bagaimana nak menyempurnakan ibadah puasa. Allah tak nak kita hanya tahu aspek fiqh, halalnya begini, haramnya begini, ya sahnya begini, yang tak sahnya begini. Allah nak orang Islam daripada surau dan masjid, mereka juga ke angkasa lepas. Bagaimana nak ke angkasa lepas kalau kita tidak tahu terbang? Dan sejarah memberitahu kita, ya alhamdulillah Puan Yati, saya pernah sampai ke Cordoba, ya, kita kenal satu insan yang bernama Ibnu Firnas. Puan Yati pernah sampai Spain? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Di mana kita dapat lihat di kota Cordoba itu pernah lahir seorang insan yang bernama Ibnu Firnas, ya, Al-Andalusi, yang merupakan insan yang bertanggungjawab memperkenalkan teori penerbangan kerana belajar daripada burung. Burung ni bukan hanya pandai terbang, tetapi pandai mendarat. Kalau tak jatuh. Ibnu Firnas, dia telah berjaya mencipta sayap dengan ciri-ciri aerodinamik yang ada pada burung, tetapi kerana dia tidak study macam mana burung mendarat, dia terjatuh dan agak mengalami kecederaan yang banyak. Kaji macam mana nak terbang, tetapi terlupa macam mana mendarat. Jadi itu adalah peraturan alam. Allah suruh study burung sebab Allah nak kita menguasai teknologi udara. Barang siapa menguasai teknologi udara, tentera udara, dia boleh menang dalam peperangan. Ya, ini kekurangan kita yang mesti kita atasi. Ini kekuatan yang ada pada musuh yang kita mesti atasi. Ya, kita lihat hari ini duka citanya, ya, Ukraine diserang oleh Rusia. Serangan itu berlaku dalam bentuk bagaimana? Serangan udara, pengeboman daripada atas. Ya, semoga Allah kurniakan, ya, keamanan di atas muka bumi dan menyingkirkan manusia-manusia yang gilakan pertumpahan darah dan mengorbankan manusia yang tidak berdosa ini. Jadi subhanallah, kita nak lebih ramai Ibnu Firnas. Ya, kalau kita bawa anak-anak kita pergi ke SCC itu, pergi Petrosains, kita boleh nampak atas bumbung Petrosains itu ada replika, ya, patung Ibnu Firnas sedang terbang. Anak-anak kita kena kenal dia orang ni. Now everyone can fly ni. Sebelum mereka kenal Brother Serai itu, mereka kena kenal tokoh-tokoh yang kerana Al-Quran mereka menjadi saintis. Akhir sekali tuan-tuan, ya, huruf L mengajar kita lupanya manusia pada nikmat keamanan. Sebenarnya, ya bukan sebenarnya, antara sudut pandang lain yang disebut oleh para ulama seperti Al-Imam Burhanuddin Al-Biqai dalam tafsir beliau Nazmud Durar, beliau kata ayat pasal burung ni juga mengingatkan kita pada peristiwa Ababil yang menyerang Abraha. Burung Ababil. Kamu tak tengok burung yang pernah datang ke Makkah yang membawa batu-batu daripada neraka, lalu menyebabkan tentera yang begitu bangga dengan jumlah ketenteraan yang besar dan gajah-gajah yang mereka bawa dimusnahkan Allah sekelip mata dengan haiwan-haiwan kerdil? Beritahu aku, seolah-olah begitu Allah Ta'ala bermaksud. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum amman hadzal ladzi yarzuqukum. Mana kamu punya tuhan-tuhan yang kamu anggap tuhan? Mana mereka 360 berhala? Mana mereka semasa Abraha menyerang Kaabah? Mana mereka? Kamu kata berhala-berhala ini sumber manfaat, sumber mudarat, pemberi perlindungan. Yang menyebabkan Makkah dilindungi adalah doa Nabi Allah Ibrahim yang memerangi syirik. Penyebab Makkah selamat Allah adalah kerana doa Nabi Ibrahim yang memecahkan berhala. Tiba-tiba kalian yang berkata pewaris kononnya ajaran Ibrahim mencipta berhala. Sunnah siapa kami ikut? Kamu berdusta di atas nama Nabi Allah Ibrahim. Jadi burung-burung ni datang kerana doa Nabi Ibrahim 3,000 tahun lepas. Agar Allah Rabbi ja'al hadzal balada aminan.
selamatkan kota Makkah daripada sebarang ancaman keamanan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan hari ini kita belajar huruf L. Terima kasih. Masya Allah. Dengan L, dengan burung je macam-macam kita boleh belajar kan. Ustaz kata lihatlah seperti mata burung. Mata burung melihat perkara lebih besar, lebih luas, dan cara memandang kita baik. Dan juga kalau kita belajar daripada burung juga antara yang mengajar ketamadunan manusia ketika peristiwa Habil dan Qabil, bagaimana mengebumikan manusia kan. Masya Allah. Yes, betul, subhanallah. Banyak sangat kita boleh belajar daripada burung. Masya Allah. Ustaz, kita sampai ke hujung-hujung dah Ustaz pertemuan kita pada hari ini. Sedikit Ustaz, bila kata L, lihat ke arah burung, lupanya manusia pada nikmat keamanan. Mungkin ada sesuatu yang hujung ni Ustaz nak simpulkan tentang pertemuan kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Sebagai satu simpulan, kita belajar hari ini bahawasanya tidak ada perkara yang kebetulan berlaku di hadapan mata kita. Jadilah manusia yang benar-benar bersahabat dengan surah Al-Mulk, di mana orang yang benar-benar membaca surah Al-Mulk tidak hanya mahukan fadilat surah Al-Mulk yang membabitkan alam barzakh dan alam akhirat, tetapi pembaca surah Al-Mulk seharusnya menjadi orang yang menjiwai sains, menghormati saintis, menghormati data, statistik dan fakta, dan sangat mencintai bidang-bidang kajian angkasa lepas seperti mengkaji bagaimana untuk terbang. Jadi itu yang kita belajar daripada burung hari ini. Alhamdulillah. Masya Allah. Kita semua adalah saintis Ustaz kan. Umat Islam adalah saintis. Kena sentiasa melihat, merenung, memerhati dan mengkaji. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz kerana hari ini mentadabur sebahagian daripada pengajian daripada surah Al-Mulk. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan insya-Allah Ustaz. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. سأقول لك ماني ماذا
tawaran istimewa kepada agensi-agensi pelancongan di Malaysia. Kini Radio IKIM mengadakan promosi package travel dalam tempoh terhad. Jom rancakkan kembali perniagaan anda dan rebut peluang ini. Khas buat 25 syarikat yang terawal, percuma slot bual bicara. Menarik kan? Ingin buat tempahan? Boleh, hubungilah kami sekarang 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Adakah anda ingin mengenal pasti pengaruh kandungan digital kepada minda kanak-kanak serta mengenal pasti nilai-nilai Islam yang diperlukan oleh kanak-kanak selaras dengan keupayaan mentalnya? Adakah anda juga ingin mendapatkan pandangan pakar-pakar dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, bidang animasi dan bidang teknologi maklumat IT dalam usaha melahirkan anak-anak yang memiliki minda Islami? IKIM akan menganjurkan program berkaitan kandungan digital iaitu webinar pembangunan kandungan digital ke arah melahirkan generasi berminda Islami pada 8 Mac 2022 secara atas talian. Pada sebelah petang pula, anda akan dapat mengikuti program Wacana Media, pendekatan elemen popular dalam penyampaian dakwah Islam bersama panel yang berkaliber dalam bidang penyiaran di Malaysia, di samping perkongsian menarik daripada penyampai Radio IKIM tentang pengalaman on-air dan penerbitan rancangan radio di musim pandemik COVID-19. Ikuti kedua-dua perbincangan tersebut yang disiarkan secara langsung di Facebook IKIM dan TV IKIM. Anda juga boleh mendaftar melalui laman web www.ikim.gov.my atau hubungi unit program dan latihan di talian 03-6204-6323 atau 325 sebagai peserta yang mahu mengikuti program tersebut menerusi pautan Zoom. Pagi yang indah disinari warna yang indah. Hiasi pagi anda dengan info semasa, muzik nasyid kontemporari, santapan minda berinspirasi dengan wadah informasi menerusi rancangan Tafsir Al-Quran, motivasi pagi, Hayabil Arabiyah, topik pagi, analisis, kesihatan, generasi dan topik Jumaat. Semuanya dalam warna pagi bersama Pia dan Lokman dari 6 hingga 10 pagi. Hanya di IKIM, inspirasi euforia Islami. Amalan menjaga kebersihan diri sebenarnya bukanlah sesuatu yang asing bagi umat Islam. Menjaga kebersihan diri terutamanya tangan dan juga kebersihan tempat sekeliling seperti rumah dan tempat kerja seharusnya tidak menjadi isu besar bagi umat Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, diperingatkan bahawa apabila salah seorang daripada kamu bangun daripada tidur, janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam bekas air sebelum membasuhnya sebanyak 3 kali. Hal ini kerana dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Falsafah di sebalik seranan Nabi Muhammad SAW ini adalah supaya kita sentiasa memastikan tangan kita dalam keadaan bersih. Hal ini pastinya amat relevan dalam zaman pandemik COVID-19 ini yang menuntut kita sentiasa membasuh tangan sama ada dengan air dan sabun atau dengan bersanitasi tangan atau hand sanitizer. InsyaAllah, perbuatan membersihkan tangan dengan kerap ini akan membantu mengurangkan risiko penularan COVID-19. Seorang ilmuwan Islam yang bernama Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umari daripada keturunan Saidina Umar. Dia cakap pada Khalifah Harun Al-Rashid, kamu hendaklah sedar bahawa manusia yang lain ni masing-masing daripada mereka akan ditanya khusus tentang diri mereka sendiri sahaja. Tetapi seseorang khalifah ataupun seseorang pemimpin itu akan ditanya tentang semua pengikutnya. Kadang-kadang tu lebih mudah bercakap tentang akhlak, tentang etika ni bila kita tidak ada kuasa, bila kita tidak ada pengaruh. Kadang-kadang orang yang asalnya bercakap tentang etika dan moral, bila dia ada kuasa lebih dan pengaruh yang lebih, dia pun jadi lebih teruk daripada orang yang dia kritik. Sebab cabaran moral yang khusus bagi pemimpin tu dia berkaitan dengan kuasa dan juga berkaitan dengan pengaruh. Wah, cantiknya rumah kamu. Banglo IBS. Cepatnya siap. Banglo IBS. Harga pun berpatutan. Banglo IBS. Banglo IBS menawarkan pembinaan rumah mampu milik menggunakan teknologi IBS yang pastinya lebih indah, berbaloi dan selesa. Kini, kami melancarkan promosi awal tahun 2022 dalam kempen Banglo IBS Mesti Bina 2022 atau BIMB 2022 dengan 5 reka bentuk yang menarik. Antaranya reka bentuk Mawar, Jasmine, Sakura, Zulaika dan Elina.
Selain itu, pelanggan juga akan menerima tawaran secara percuma. Antaranya, tabletop 8 kaki panjang, 1 unit water heater, lampu dan kipas, pintu bifold untuk bilik air, corner ceiling untuk ruang tamu, ruang makan dan ruang keluarga, perjanjian pembinaan dan perlindungan takaful rumah dan perabot untuk 1 tahun. Wah, memang pandai sungguh buat rumah dengan banglo IBS ni. Dah lah dapat rumah. Hadiah-hadiah pun dapat sekali. Kalau macam ni kan cepat-cepat buat rumah dengan banglo IBS ni. Jadi, tunggu apa lagi? Hubungi talian 011-1310-7525 atau 011-1310-7086. Anda juga boleh layari Facebook dan YouTube kami di Banglo IBS. Banglo IBS, indah, berbaloi dan selesa. Tak kenal maka tak cinta. Sebelum kita menyatakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dikenali dahulu insan yang kita cintai itu, supaya dapat dinilai tahap kecintaan kita. Adakah ia sama seperti kecintaan kita kepada kedua orang tua kita, atau senilai kecintaan kita kepada harta yang berharga, atau sama seperti mencintai rakan taulan dan sanak saudara. Siapakah gerangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tiada yang lebih mengenali baginda melebihi pengenalan baginda di sisi Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala telah memasyhurkan nama baginda sebelum kewujudannya. Namanya sudah terukir di tiang-tiang arsy Allah. Kenabian baginda mendahului kewujudannya sendiri, bahkan mendahului kenabian seluruh para nabi. Baginda sudah menjadi nabi sementara Adam masih antara tanah dan air. Kerasulan baginda sudah dimasyhurkan sebelum wujudnya alam semesta. Allah telah memuliakan baginda di atas segala ciptaannya. Bahkan Allah memberikan sebahagian dari namanya yang mulia kepada baginda sebagai suatu sifat yang dimuliakan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat inginkan kebaikan bagi kamu, dan dia pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Perkataan Rauf dan Rahim adalah nama daripada nama Allah yang Maha Mulia. Ia telah diberikan kepada kekasihnya Muhammad sebagai isyarat kemuliaan insan yang dikasihi Allah. Baginda adalah kekasih Allah, pilihan Allah, dan simbol rahmat Allah buat seluruh alam kerana diutuskannya sebagai rahmat buat sekalian alam. Marilah kita memupuk perasaan kasih dan cinta kepada baginda. Belajarlah dari para sahabat bagaimana mereka membuktikan cinta kepada baginda. Beruntunglah mereka yang telah mencintainya dengan kecintaan yang mendalam, melebihi kecintaan terhadap diri, ibu bapa dan manusia sejagat. Kecintaan kepada baginda adalah bukti kesempurnaan iman kepada Allah. Baginda mengingatkan kita semua, tidak sempurna iman seseorang daripada kalian, sehinggalah aku dia cintai melebihi cintanya kepada dua orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Hadis riwayat Al-Bukhari. 24 jam sentiasa mendampingi, indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 101. IKIM, inspirasi Inforia Islami.
Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Waktu ini pukul 11.53 pagi. Sebentar saja lagi kita bakal bersama menerusi perkongsian berita IKIM jam 12 tengah hari. Dan insyaAllah untuk jam terakhir bersama Yati menerusi aspirasi 10.1 edisi Jumaat Saidul Ayam ini, jom kita manfaatkan masa untuk perkongsian seterusnya. Nanti pada pukul 12 kita ada bacaan ayat suci Al-Quranul Karim secara lengkap untuk surah Al-Kahfi ayat 1 hingga ayat 110. Moga-moga Allah kurniakan kita cahaya daripada Jumaat ini membawa kepada Jumaat akan datang. Allah bekalkan kita cahaya di dunia dan juga di akhirat nantinya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita nak kepada berita IKIM jam 12 tengah hari, kita dengarkan terlebih dahulu kita ada Dakmi featuring Mohar dengan 7 Petala Cinta. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, bertemakan saya Nur Hayati Paradi. Semakin hebat rinduku, semakin deras deguku, semakin teguh cintaku kepadamu. Hembusan nafasku saluti, kata-kata penuh bermakna, semua rinduku tersusun di hati, menantikan masa. 7 petala cinta berbisiklah kedengaran, terhamparlah syahadat, titik percintaan. Kasih, dengarkanlah rindu kepadamu, cinta kepadamu, hidup untukmu.
Hari ini kita kalau nak menentukan kelangsungan sebuah negara, tiap-tiap rakyat mesti pastikan wakaf khususnya ataupun bagi orang yang bukan Islam menggunakan yayasan endowment, pastikan bahawa kita menginfakkan dana kita. Wakaf telah menjadikan satu tunjak kelangsungan peradaban, dan hari ini orang Melayu sudah mampu memberikan sebahagian untuk memenuhi tuntutan asas hidup, iaitu rumah mampu milik, pendidikan, beasiswa kita boleh mampu. Kalau kita buat, maknanya Allah berikan negara ini barakah dan kemakmuran. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Cintaku hanya tetap untukmu, biarkan cintaku hanya kekal di mana hati tak tergoda, telah terhias seri warna. Memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, Inspirasi Inforia Islami.